أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis yang dimuliakan Tuan Imam yang masih membaca suratul Anfal untuk kita dalam tarawih pada malam ini. Masih lagi ayat-ayat tentang peperangan Badar. Seterusnya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi, ayat 15 sehingga 17 surah Ali Imran juzuk yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang takwa dan syurga dan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah beritahu di pangkal ayat 15, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku beritahu kepada kamu daripada kenikmatan dunia, iaitulah kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, maka Allah menyediakan untuk mereka jannatun, syurga. Orang bertakwa akan masuk syurga, itu janji Allah. Dan dalam ayat 15 Ali Imran ini, Allah Ta'ala cerita sikit syurga ni apa. Apa ada dalam syurga? Allah cerita. Macam orang offer lah, dia punya hypermarket, supermarket dia, jualan pra hari raya pun ada. Bahkan hari itu ada gantung
beno jualan pra-Ramadan lagi hebat. Sebaris dengan tingkatan 6 pra-universiti. Tak Ramadan lagi, iklan dah. Kain elo berapa, okok berapa, semua iklan. Letak beno di tiang-tiang. Pakat tengok kita offer itu. Tambah dah masuk Ramadan. Sampai dulu saya tengok di Ipoh, ada satu beno besar jualan offer Ma'al Hijrah pun ada. Besar supermarket dia. Sempena Ma'al Hijrah, janji barang habis hijrah tak payah minta apa. Jualan Ma'al Hijrah, kemah elok. Allah offer. Allah kata aku nak bagi kamu syurga. Bila kamu puasa, la'allakum tattaqun. Puasa menghasilkan sifat takwa. Maka bila takwa, aku nak bagi syurga. Baik. Allah cerita sikit apa ada dalam syurga. Ayat 15 Ali Imran. Pertama kata Allah, tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga yang aku nak bagi kamu ni, berkat kamu puasa, iman kamu, kamu bertakwa, kamu mati, nanti akhirat aku jemput kamu masuk syurga. Baik, syurga aku buat pertama dalam ada sungai. Sungai pula bukan sikit, Allah sebut dengan jamak anhar. Sungai-sungai. Jangan duk bayang sungai di dunia ni. Sungai dua, jangan. Ni bukan sungai dunia. Sungai-sungai yang Allah sebut. Tuan-tuan muslimat kena buka surah yang lain. Nama dia surah Muhammad. Dan tengok ayat nombor 15. Nanti jumpa nama-nama sungai itu. Anharun mimma'in. Pertama sekali sungai-sungai daripada ma'in. Kita katalah mineral water. Air sungai jernih. Berapa banyak Allah sebut anhar. Sungai-sungai more than 2, lebih daripada 2. Tak tahu berapa banyak sungai-sungai yang mengalir mineral water. Dunia dengan kuku lah, dengan macam-macam lah hak Korea punya nak dapat air yang berkhasiat. Elok minum pH 8 air. Kuku apa semua ni, air dia punya pH tu 8, 8.5. Sihatlah buah pinggang tu. Habis minum kuku, balik rokok jahanam juga. Tuan-tuan muslimat, kita cari macam-macam ayat penapis. Syurga Allah bentang ambil ke hamba. Tak tahu mana punca ujung tang mana, tak tahu. Sungai pertama. Sungai kedua kata Allah, wa anharun min khamrin lazzatil lisyaribin. Sungai-sungai arak. Masuk syurga baru boleh minum arak. Kalau orang tanya nak minum arak dah, jawab nak. Tapi bukan di dunia. Nak minum arak dalam syurga. Allah nak bagi, Allah janji. Ayat 15 surah Muhammad. Arak bukan Guinness Stout is good for you, not for me. Bukan. Siapa abang-abang yang sebaya umur kita tua sikit pada saya, ingat dulu iklan kecil-kecil kita dulu.
TV hitam putih waktu abang-abang ni umur 50 lebih, 60 lebih, saya baru 20. Tuan-tuan muslimat, kecil-kecil TV kita hitam putih. Tahun 50, tahun 60-an, lepas 13 Mei apa semua ni, kecil-kecil TV kita dulu hitam putih. Antara iklan dia, iklan Winnistar tu. Kalau abang-abang ingat lah, iklan Hindu balik kerja. Saya ingat lagi iklan Hindu tu balik kerja, dia kerja kilang besi. Ingat lagi, TV hitam putih. Dia punya buka Winnistar tu, sambil dia tonggang tu, lepas tonggang dia pegang iklan tu, naik jauh Winnistar, ungkalaka nalade. Yang tu aku ingat bela. Walau saya tak erti cakap Hindu, hak tu apa ya? Sampailah tu ingat tu, ungkalaka nalade. Dia nak apa? Winnistar is good for you, baik untuk anda. Iklan dia tu, ungkalaka nalade. Tak betul tidak, hantam bila. Tapi itulah dia abang. Betul lah tu. Duk apa elok bela. Dah hak tu mampu minum tertunggin habis. Arak dalam syurga Allah beritahu, lazzatil lisyaribin. Lazzat untuk siapa? Lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Jadi fa'il dia lisyaribin, orang yang meminumnya merasakan arak itu lazat. Lazat cakap Arab, Melayu kata lazat, sedap. Arak yang lazat, yang sedap. 2, 3, aku nak bagi sungai-sungai apa lagi? Allah kata min labanin lam yataghayyar ta'muh. Aku sediakan sungai-sungai daripada laban, susu. Susu tuan-tuan oi, penuh besok dalam syurga sungai-sungai susu. Tuan-tuan besok bawa gelas dah hancur dah, kopi ready, cedok susu. Bidadari tolong teman kita besok. Allahu Akbar. Duduk tepi sungai tu, cedok susu tu. Bagus punya duk tarik, minum tepi sungai. Tak gaduh dah, susu cap bendera lah, macam-macam. Tak ada dah. Beberapa batang sungai susu. Dan nombor 4, aku nak bagi, kata Allah, anharun min asalim musaffa. Beberapa batang sungai manisan lebah, madu lebah. Allahu Akbar. 4 batang sungai, 4 jenis sungai. Banyak mana? Wallahu a'lam. Allah menyebut dengan jamak anhar. Untuk siapa? Ittaqau, orang yang bertakwa. Allah hafal pertama, tajri min tahtihal anhar. Yang kedua, Allah offer syurga. Syurga ni untuk orang bertakwa. Bila kamu masuk, Allah kata khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tak keluar-keluar. Tuan-tuan muslimat, kita biasa outstation. Kita biasa duduk hotel 5 bintang. Kita biasa duduk hotel di KL yang hebat-hebat, alhamdulillah, nikmat. Kita biasa duduk hotel 5 bintang, 4 bintang. Kalau di Makkah pun kita biasa duduk 5 star. Nikmat yang Allah bagi. Mai kita duduk hotel 5 bintang, 4 bintang ni, rasa tak nak check out, rasa tak nak balik. Tuan-tuan muslimin muslimat, hebatnya hotel tu. Bayangkan ada hotel di Madinah, dia punya passage bila kita keluar daripada lift hotel 5 star, kita keluar lift, kita nak jalan pergi bilik tu,
atas kita tu kan lampu-lampu banyak, lampu Kalimantan kan. Bila kita keluar lift gelap, kita lalu je, dia send tubuh kita, dia pasang sendiri. Oh, canggih. Bila kita masuk bilik dia padam sendiri gelap. Dia sensor tubuh kita, hak lampu tu. Belum mandi lagi. Saya pernah dengan jamaah umrah saya duduk di Dubai, duduk hotel 5 star di Dubai. Nak mandi dia tak ada pemulai kepala pipe, tak ada. Dia suruh-suruh lah. Lepas tu ada lah butang tekan. Hak merah panas, hak biru sejuk, hak silap tekan syahid. Yang tu lah. Dia send kita. Ada jemaah yang keluar mengelupuk. Kita bawa orang kampung, orang kok diam lama, bawa alok nan, megat dewa, lana bulu, kampung Kedawang, Langkawi. Hak ni yang kita bawa tu. Dia mengelupuk. Mula-mula seorang keluar bilik ayah, dia kata, "Ustaz, cebok tak ada?" Dia tanya, "Cebok, gayung." Kata, "Pakcik, ni hotel bukan macam Malaysia, pakcik. Ni bukan telaga kampung mana." "Oh, tak ada gayung?" "Tak ada." Main seorang pula keluar, berapi panas, silap sensor. Ini berlaku. Oh, dia punya tirai, tuan-tuan muslimin muslimat. Tirai dia pakai sensor. Tak payah tarik-tarik dah dah atas katil. Sampai ni hangui motor aku zip punya duk main. Orang kampung dia pegang remote tu, dia kata, "Ustaz, ni remote TV kau tak? Ni remote langsir tu, pakcik." Oh, dia duk kira tu. Dia shock. Jadi Mr. Bean lagu tu sampai terbakar. Punya main, punya shock. Makan, Tok San cakap. Utara, selatan, sa'i, marwah, sofa, marwah, sampai tak tahu nak ambil apa. Punya banyak roti ni haba, hak bulat, hak tak tahu, hak tirui. Mulut satu, perut satu, nak terkedarah punya banyak. Total hotel 5 bintang. Letak badan tu, dia punya tilam tu tenggelam tu, nampak ujung kaki. Subuh pukul 8 mampus. Dia punya tenggelam. Allah, tuan-tuan, bila kita nak balik tu rasa malas nak balik. Syok. Hotel dia syok. Leno elok. Allah, tuan-tuan, Burj Khalifa di Dubai. Saya tak pernah duduk lagi lah Burj Khalifa. Ada anak murid nak belanja bagus ya. Tak mampu. Burj Khalifa Dubai tu, kita masuk dia punya lounge, lobby bawah tu je, tempat nak daftar, check in. Kita masuk duduk saja kena 200 dah US dollar. Enggak boleh duduk macam kita melipat, main-main balik rokok, menyimbang, dah. Hang duduk 200 US dollar kena bayar. Dia punya lobby belum bilik. Tiap-tiap pagi petugas dia, ada petugas hotel tu akan lepaskan burung helang. Burung helang ni dia akan pusing hotel tu. Burung dia cari, dia tengok kot-kot ada burung-burung lain buat sarang dekat cermin tingkap. Syahid burung tu dia tibai. Punya hebat Burj di Dubai ni. Burung pagi-pagi pusing, pastikan tak ada burung lain bertelur buat sarang mengganggu ataupun buat spoil hotel itu. Allah, dia punya semalam ada anak murid saya yang pernah duduk cerita semalam berapa ribu dolar. Ini duit banyak. Kita dengar meleleh ayat dia, kau boleh pergi pun. Pergi umrah haji jadilah transit. Tu pun 4 bintang, tu pun hampir syahid. Ni ayat hangat. Mereka tak reti nak send belah mana. Punya hebat. Rasa tak mau keluar, tuan-tuan. Muslimin muslimat nak bayang syurga Allah. Khalidina fiha. Nak bayang syurga Allah. Allah kata kamu tak keluar, jangan bimbang.
beberapa waktu kita dalam syurga, tiba-tiba datang malaikat Ridwan bawa fail. Dia panggil nama kita, dia cek. Kata awak sekian-sekian nama. Ya saya, kita dalam syurga. Maaf bang, silap orang. Bin lain, dia kata. Hak masuk ni bin lain. Abang, tu saya mana? Abang pindah rokok. Tak ada. Jangan bimbang, tak ada silap. Jangan bimbang, Allah ini latifun khabir. Allah maha halus pengiraan. Jangan bimbang. Layak kita ke syurga, masuk. Tak layak pergi neraka, Allah bakar. Na'udzubillahi min zalik. Tak ada silap-silap. Jangan risau. Khalidina fiha. 2. 3. Wa azwajum mutahhara. Adanya bidadari-bidadari, pasangan-pasangan yang Allah sediakan dalam syurga. Untuk suami lelaki disediakan bidadari. Untuk muslimat, dia menjadi ketua bagi segala bidadari dalam syurga. Untuk muslimat yang tak pernah berkahwin sampai dia mati, ada riwayat menyebut akan dicipta untuk dia seorang lelaki penemannya dalam syurga. Ada riwayat sebut begitu. Mana-mana perempuan yang sampai mati tak ada jodoh, dia tak kahwin, tapi dia beriman, dia masuk syurga, Allah cipta untuk dia seorang lelaki peneman. Bagi lelaki Allah sediakan azwaj, pasangan mutahhara, suci bersih, bidadari-bidadari untuk mereka. Dan Allah sebut lagi, waridwanum minallah. Dan di dalam syurga itu adanya redha daripada Allah. Satu hari Nabi beritahu sahabat, Nabi kata, ada lagi yang paling hebat dari nikmat syurga. Peranjat sahabat. Nikmat syurga tu tak terbayang dah. Tak terbayang dah. Dahsyatnya syurga. Arduhas samawati wal ard, seluas langit bumi. Bayangkan manusia terakhir masuk syurga, dia dapat syurga 10 kali ganda luas langit bumi. Dia orang terakhir masuk syurga, dibakar punya lama. Bayang tengok. Punya dahsyat nikmat syurga, keluasannya, nikmatnya. Tiba-tiba Nabi kata, ada lagi yang lebih hebat dari nikmat syurga. Sahabat terperanjat. Tanya Nabi, ada lagi? Nabi kata, ya, iaitulah redha Allah atas ahli syurga. Allah. Redha Allah atas ahli syurga mengatasi nikmat syurga. Itu dia. Carilah redha Allah dalam dunia ni. Nanti Allah redha dekat kita dalam syurga. Allah tak marah dah dekat kita. Tiada lagi murka Allah, tak ada. Allah redha dekat kita. Lalu Nabi kata, ada lagi yang lebih dahsyat dari bakaran azab neraka. Sekali lagi sahabat terperanjat, neraka tak usah bayanglah. Dahsyatnya neraka tak usah cakap. Takut kita baca ayat-ayat tentang neraka. Pakaian ahli neraka, minuman nama hamim, minuman nama ghasaq, qutti'at lahum thiyabum minna, akan dipotong-potong api neraka itu dan dijadikan baju ahli neraka. Ahli neraka ada baju. Baju dia apa? Baju dia malaikat gunting api neraka. Gunting, pakai. Ya Allah, tak usah cakap lah. Minuman hamim, air panas yang mendidih, yashwil wujuh, luruh kulit wajah. Pegang gelas tu, minum, ahli neraka nak minum, dia pegang gelas, kata Allah, on the way gelas tu nak sampai bibir dia,
yashwil wujuh, kulit wajah dia cair, tinggal tengkorak punya panas. Kemana nak bayang azab neraka? Tiba-tiba Nabi kata ada lagi lebih dahsyat dari azab neraka. Sahabat terperanjat tanya Nabi, ada lagi? Nabi kata, ya, murka Allah kepada ahli neraka lebih besar, lebih dahsyat dari azab neraka. Jangan cari pasal dengan Allah. Ramadan bimbing, didik kita jadi orang baik. Tak ada satu pun program Ramadan ajak kita masuk neraka. Tak ada. Semua program-program start daripada sahur tadi sampai sampai nak sok balik pagi besok, sampailah bila-bila, semua atur cara Allah susun dalam hidup kita Ramadan ni, suruh kita jadi orang baik. Dia nak bagi kita, dia nak ambil kita masuk dalam syurga. Siapa tak nak, rugi. Maka kita masih ada lagi berbaki, lebih kurang dalam 20 hari lagi. Ini malam 10 dah. Malam 10 saat tahun ni Ramadan 30 hari. Raya 5 hari bulan 6. Set dah, siap, don't worry. Raya hari Rabu 5 hari bulan 6. Jangan risau. Tak raya, jangan risau. Falak dia dah kira siap dah. Pergerakan bulan tu, tu ilmu dia pun. Tu tahun ni 30 Ramadan. So ada 20 hari lagi. Kotlah dalam masa 9 hari kita buka puasa ni, tak berapa nak ikut sunnah, boleh berbetul lagi. Orang azan buah kurma, kita tembakau, peluru berpandu. Tak ingat dunia dah, balik rokok dulu, tak peduli orang. Orang ikut sunnah, ingat ke Nabi. At least bila kita makan kurma tu ingat Nabi dah. Ingat. Sebab Nabi yang ajar makan, buka makan kurma tu. Maka bila kita ambil kurma waktu iftar, kita sedang ingat pada Rasulullah. Cantiknya Islam. So kalau 20 hari ni masih lagi tak berapa nak sempurna, 9 hari ni masih tak sempurna, buka puasa tu ganas sikit. Ganas maksud saya ni tibai sampai sengkang perut lah, sampai tersandak kat tiang tu ganas lah. Sampai maghrib jadi lembek, tarawih pun nak tanda, rasa panjang itu imam baca. Dia start 2 rakaat tu mula Allah, bila nak main 8 ni tunggu sat. Dia 2, 3, 4 kena ikut nombor dia. 2 terus pergi 8 tu orang gila. Rasa lama, sagi 8 tengok semua senyum nak balik. Ngaku-aku ni. Itu sifat kita manusia. Ala kulli hal, 20 hari lagi kita boleh perbetulkan. Dan jangan lupa Lailatul Qadar. Tak payah sebut, semua orang faham. Jangan lupa cari kelebihan-kelebihan dia. Solat sunat banyak, minta ampun pada Allah. Dosa kita berlambak-lambak, Allah sudi ampun kita. Sebab Allah ni Ghafurur Rahim. Allah ini Barrur Rahim. Allah ni Bar, Al-Bir, Al-Bar. Makna Allah suka buat baik kat kita. Tu Allah, dia gemar buat baik kat kita. Kita kadang-kadang menghantar dosa kita kepada Allah. Namun demikianlah lemahnya kita. 20 hari lagi boleh berbetul. Muslimin dan muslimat, sebelum kita sambung 4 rakaat lagi tarawih, saya mohon sedikit laluan untuk iklan. Saya diamanahkan untuk mencari dana pembinaan sebuah masjid di Fatani. Saya bersama Datuk Badarudin, bekas Mufti Negeri Kedah. Dia dan anak dia ustaz-ustaz, kami bertungkus lumus mencari dana untuk menyiapkan sebuah masjid di Fatani. So, siapa yang berhajat nak bantu melalui jualan tanah wakaf, itu aja nak umum. Dia punya staff ada di bawah nanti lepas tarawih. Tampillah, ada RM10, ada RM20. Tuan tolonglah cakap mana mampu, tuan-tuan bantu untuk jualan tanah wakaf. Kita bina sebuah masjid di Fatani. Dia pun orang susah.
Ada di antara tenaga pengajar mereka di pondok-pondok di Fatani ni, belah pagi tu orang getah. Pagi tu orang getah, tengah hari masuk mengajar di pondok. Malam tanam padi. Itu tak ada lah. Tanam padi sini lah. Tanam padi Malaysia. Dia main ulak sawah ke Kuantan. Tak ada. So dia pun susah. So 2 minggu sebelum puasa tu pergi dah start bagi duit sikit. Naiklah tiang-tiang semua naik dah, alhamdulillah. So siapa nak tolong dipersilakan, tak ada paksaan apa-apa. Cuma nak sebut ini bulan Ramadan. Tu je lah kelebihan pahala dia. Kita tak perlu nak sembang, hebat. Sekadar tu dulu, start mereka ada di bawah. Lepas witir tuan nak bantu, dipersilakan. Sekadar itu dulu, terima kasih saya di atas jemputan dan perhatian muslimin dan muslimat. Semoga menjadi asbab kita selamat di negeri akhirat, hasil daripada pertemuan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi 4 dan witir 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.